Ini ialah soalan penjelmaan. Penjelmaan ialah soalan bahagian B dalam kertas 2 Matematik SPM. Soalan penjelmaan ialah soalan 12 markah. Kita tengok dulu soalan A. Soalan A, dia bagi tahu penjelmaan R ialah putaran 90 darjah ikut arah lawan jam pada pusat 14. Penjelmaan T ialah translasi 3 negatif 1. Soalan dia ialah nyatakan koordinat imej bagi titik 3, 2 di bawah penjelmaan berikut. A1 ialah RT. RT kita akan buat yang belakang dulu. Yang belakang ialah T. Apa dia T? T ialah translasi. Lepas buat translasi, baru kita buat R. Apa itu R? R ialah putaran 90 darjah. Kalau kita tengok, dia punya objek dia, 32 tu. 32 berada di sini. Sini 3, sini 2. Kita tulis dulu 32. Soalan A1, kita start dengan 32. 32 itu ialah objek. Objek yang diberikan oleh soalan. Dia suruh buat T. T ialah translasi. Translasi 3 negatif 1. 3 positif jadi ke kanan. Negatif 1 negatif jadi ke bawah. So daripada sini saya lompat 1, 2, 3. Negatif 1 turun ke bawah. Negatif 1 sini. So kita dapat sini 6, 1. Jadi kita tulis sini 6, 1. 6, 1 ini ialah hasil daripada translasi. Asalnya dekat 3, 2. Lepas kita buat translasi 1, 2, 3 ke kanan, 1 ke bawah, maka kita ada tempat yang baru, iaitu 6, 6, 1. Bila kita sampai sini, kita sebenarnya baru selesai yang T. Lepas T, baru kita buat yang R. Okey, R ialah putaran. Saya padam yang ni dulu. Okey, asalnya kita dekat sini, tapi sekarang kita dah ada dekat sini. Jadi saya padam yang ni, kita fokus yang ni je. Putaran yang kita kena buat ialah putaran 90 darjah. Putaran 90 darjah maksudnya putaran yang bentuk huruf L. Ikut arah lawan jam pada pusat 14. Kita buat dulu pusat 14. 1, ini 1, 4 kat sini. Ini adalah pusat kita. Kita punya yang kita nak pindahkan sekarang yang ini. Jadi apa kita buat? Kita sambungkan dulu. Kita buat garis lurus. Okey. Kalau kita bayangkan, ini ialah jarum jam. Ini ialah jarum jam, ini ialah titik tengah. Ini ialah pusat jam tu. Ini jarum dia. Kalau lawan jam, dia akan gerak ke mana? Dia akan gerak ke atas. Kalau gerak ke bawah, itu ialah ikut arah jam. Jadi kita akan gerak ke atas. Jadi kawasannya dekat area sinilah. Macam yang saya cakap tadi, putaran 90 darjah ini bentuk huruf L. Jadi apa yang kita buat ialah kita jadikan dia huruf L lah. Okey, untuk buat tu, kita boleh guna pembaris. Pembaris yang bentuk segitiga. Ataupun kita boleh kira. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tengok baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. So, kita buat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Sini. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Daripada pusat ni, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kita sambungkan. Okey. Bila kita dah sambungkan, kita tengok. Kita letak pembaris kita ni. Pembaris kita ni kan bentuk L ni kan. Yang ni kan. Kita letak dekat bucu tu. Ngam tak bentuk L dia? Kalau kita tengok tu, memang dia ngam-ngam lah bentuk L tu. Maksudnya memang dia cun-cun 90 darjah. Kalau kita ada pembaris yang bentuk segitiga tu, lagi cantik lah sebab dia lagi panjang dia punya ni. Itu untuk kita confirmkan
Betul tak sudut kita ni 90? Jadi yang terakhir, tempat kita yang terakhir ialah 4, 9. Untuk soalan A2, kita kena buat TR. Kalau TR macam soalan 1 tadi, kita akan buat yang R dulu, baru kita buat T. Kita tengok soalan dia. Soalan dia ialah kita start dengan objek 32. Yang tadi kita padam balik, kita buat 32 sini. Kita start semula 32. Soalan A2, kita start 32. Lepas tu kita buat putaran macam tadi. Putaran pada pusat 14. Putaran pada pusat 14. Sini pusat kita. Kita buat garis lurus. Sama macam yang saya cakap tadi. Ini ialah pusat jam. Ini ialah jarum jam. So, jarum jam ni gerak ke atas. Sebab dia nak lawan jam. So, kita kira 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Sinilah. Okey. Kalau kita letakkan bucu pembaris kita ni kan bentuk L kan ni. Bucu ni, kita letakkan dekat ujung ni. Untuk confirmkan betul tak dia jadi L. Okey. Dia ngam jadi L. Kalau dia jadi L tu, maksudnya confirm lah. Kita dapat 90 darjah kat sini. Okey, sekarang kita dah asalnya dekat sini, sekarang kita dah pindah dekat sini. Koordinat yang ini ialah 3, 6. Saya tulis 3, 6. Okey, bila saya dah sampai 3, 6, saya buat T. Yang R tadi dah selesai, buat T. T ialah translasi. Translasi 3, -1. 3 ke kanan, -1 ke bawah. Daripada sini, 1, 2, 3 ke kanan, 1 ke bawah, 1 sini. Itu ialah 6, 5. Sini 6, sini ialah 5. So, kita tulis 6, 5. Jadi, selesai untuk soalan A. 1 markah, 1 markah, 1 markah, 1 markah. Semua sekali ini jadi 4 markah. Seterusnya kita tengok soalan B. Soalan B, sekarang kita boleh tengok kepada gambar rajah yang kita ada ni. Kalau yang tadi, kita menumpang sahaja dekat grid ni. Untuk soalan B, kita akan tengok kepada gambar-gambar yang ada dekat sini. Sebelum tu, kita kena baca dulu soalan dia. Soalan dia cakap, sisi 4 EFGH ialah imej bagi sisi 4 ABCD. EFGH ialah imej kepada ABCD. Kita tengok EFGH yang kecil ni imej untuk ABCD. ABCD. Maksudnya daripada sini, ini yang pertama, ini akan jadi yang ni. Ini ialah yang last sekali. Ini ialah yang ketiga. Ini sebelum jadi ni, dia akan jadi yang ni dulu. So, ini yang kedua. Daripada sini, jadi yang ni. Daripada yang ni, jadi yang kecil ni. Okey. Dia kata, di bawah gabungan penjelmaan VU. VU maksudnya U dulu, kemudian ialah V. Itu sebab soalan A, dia dah bagi tahu U tu apa. Sebab memang ikut tertib penjelmaan, kita buat yang belakang dulu. U, lepas tu baru V. Okey. Daripada sini, daripada A, B, C, D ni, macam mana A, B, C, D boleh jadi E, K, L, M. Ni, yang besar ni. Kalau kita tengok, kita jangan hiraukan dulu yang lorikkan ni. Kita tengok ni je. A, B, C, D. Macam mana ini boleh jadi yang besar ni? E, K, L, M. Macam mana boleh jadi ni? Kita sekali tengok pun, kita boleh agak ini ialah pantulan. Kalau pantulan, dia mesti ada cermin.
Dekat mana cermin? Di antara yang ini dengan yang ini, cermin berada di tengah-tengah. Cermin berada di sinilah. Di sini. Ini ialah cermin dia. Garisan pantulan dia. Situ. Apa nama garis ni? Garis ini ialah garis 6. 6 ini apa? 6 ini ialah Y. Maksudnya pantulan pada garis Y sama dengan 6. So, kita boleh tulis pantulan. Ini soalan B. Soalan B1. Soalan B1. Pantulan pada garis Y sama dengan 6. Pantulan sebab dia macam cermin. Dan bila dia buat pantulan, dia mesti ada cermin dia. Cermin ni ialah garis ni lah yang melintang ni. Okey. Saya padam dulu yang saya tulis-tulis tadi. Sekarang ni daripada sini ke sini jadi pantulan. Macam mana pula daripada besar jadi kecil? Sebab ini yang last kan. Daripada yang besar ni jadi kecil. Apa dia? Pantulan confirm bukanlah, yang tadi dah selesai pantulan. Translasi pun bukan. Kan? Putaran lagi lah bukan. Apabila ada perubahan saiz, sama ada kecil jadi besar ataupun besar jadi kecil, dia tetap dipanggil sebagai pembesaran. So, untuk yang kedua, saya tulis pembesaran. Pembesaran, dia mesti ada pusat. Untuk cari pusat, kita sambungkan bucu dia. Kalau L, dia akan sambung dengan G. So, kita sambungkan. K akan sambung dengan F. M kita akan sambung dengan H. Kalau kita tengok, semua garis ini akan menuju kepada satu titik yang sama, iaitu titik E. Jadi, pembesaran punya pusat ialah titik E. Pembesaran pada pusat E. Apa koordinat E? Koordinat E ialah, sini ialah 1, sini ialah 5. Jadi pada pusat E1, 5. Cukup? Belum cukup lagi. Pembesaran mesti ada faktor skala. Untuk kira faktor skala, panjang imej bahagi dengan panjang objek. Kalau saya ambil imej ialah yang ni, imej ialah 2 ni, objek ialah yang ini, 4 kotak ni. So, saya kira dulu. K ialah faktor skala sama dengan panjang imej yang ini 2, objek saya ialah 4. 2/4. Kalau kecilkan dapat 1/2. K ialah faktor skala. Kalau saya tak nak ambil garisan yang ini, garisan ini dengan yang ini, saya boleh juga ambil yang ini, EM. EM berapa? EM ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ialah objek, imej 1, 2, 3. So, kalau saya kira 3/6, saya tetap akan dapat 1/2. Faktor skala tetap sama, walaupun saya mengambil panjang yang berbeza. Jadi, ayat yang tadi saya sambung, pembesaran pada pusat E15 dengan faktor skala 1/2. Okey, baru lengkap ayat kita. Untuk soalan B1 tadi, yang pantulan tadi ialah jawapan untuk U, pembesaran tadi jawapan untuk V. Okey, sepatutnya sini saya tulis A, yang ini saya tulis B. Okey, tak kisahlah. Sekarang kita masuk soalan yang ni pula, iaitu kira luas rantau berlorik. Dia bagi dekat sini
Diberi bahawa sisi 4 ABCD mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 210. ABCD 210. ABCD yang ini 210. Kalau kita tengok ABCD dengan yang ini EKLN ni, dia sama besar kan? Kalau dia sama besar, maksudnya yang ini pun 210 jugalah. Okey. Jadi sekarang kita tak payah fokus yang ni, kita fokus yang ini saja. Kita nak cari kawasan berlorik ni, kita dah tahu yang besar ni. Masalah sekarang kita tak tahu yang putih ni, yang kawasan kosong ni. Jadi kita tulis dulu formula kita. A sama dengan K kuasa 2 B. A ialah luas image, K ialah faktor skala, B ialah luas objek. A ialah luas image, K faktor skala, B ialah luas objek. Faktor skala kita ialah 1/2. Kita dah kira tadi awal. Saya masukkan dulu apa yang kita tahu. Luas image kita tahu. Yang putih ni kita tahu. Ini image kita. Oh, ni kita tak tahu. Yang kita tahu ialah objek ni, 210 yang besar ni. So A kita biarkan, luas image tak tahu. K ialah 1/2. 1/2 kita tulis 1/2 kuasa 2 bracket B. B ialah luas objek yang besar ni, 210. So kita letak 210. A sama dengan, kita tekan kalkulator, 1/2 kuasa 2 darab dengan 210. Kita dapat 52.5. So saya tulis 52.5. Lima 2.5 tu siapa? 52.5 tu yang putih ni. A ialah luas image 52.5. 52.5 yang putih ni. Kita nak luas kawasan berlorik. Kita nak yang berlorik ni saja. So nak yang berlorik ni, kita tolaklah 210 tolak 52.5. So luas kawasan berlorik sama dengan, ni tulis penuh lah, saya bagi singkatan je, 210 tolak 52.5. Kita tekan kalkulator. Kita dapat 157.5. Jadi selesai soalan penjelmaan, iaitu soalan 12 markah dalam bahagian B, kertas 2 SPM.